Salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Semoga murid-murid semua sihat dan bersedia untuk belajar pelajaran Bahasa Melayu tahun 5 hari ini. Tajuk pelajaran kita hari ini ialah perkampungan solar. Apa itu solar? Jadi solar ialah tenaga elektrik daripada matahari. Okey, kemahiran yang perlu murid kuasai hari ini ialah membaca surat dan gurindam dengan penyampaian yang sesuai. Kita akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 5, muka surat 158 hingga 159. Ikuti pelajaran cikgu seterusnya. Ini adalah panel tenaga solar. Tenaga solar ini mendapatkan tenaga daripada cahaya matahari dan ditukar kepada dan disimpan di dalam cas-cas ini boleh ditukar kepada tenaga elektrik dengan menggunakan bateri. Baik. Tenaga solar ini digunakan dalam pelbagai peralatan, iaitu seperti kalkulator di rumah kamu tu. Ada yang tidak menggunakan bateri, sebaliknya menggunakan tenaga solar. Tenaga solar ini panel pada kalkulator mesin kira ni terdapat di atas ni. Jika kamu beli kalkulator jenis tenaga solar, dia ni bentuknya beginilah panel solar tu. Dia menyimpan elektrik. Apabila dia menerima cahaya matahari, dia menyimpan elektrik dalam bateri. Bateri ini membekalkan tenaga kepada mesin kira ni. Seterusnya, digunakan pada lampu jalan. Tenaga solar ini. Panel dia terdapat di sini. Ini panel dia. Panel solar. Juga digunakan untuk rumah. Panel solarnya diletakkan di atas bumbung rumah. Dan dibekalkan tenaga elektrik disimpan dalam bateri dan bateri itu menghantar tenaga elektrik kepada lampu. Baik, beginilah cara panel solar itu bekerja. Menerima cahaya matahari, terdapat mesin pengecas bateri. Kuasa elektrik dalam bateri ini dihantar ke kuasa untuk menukar arus daripada arus terus kepada arus ulang alik dan dimasukkan ke dalam wayar ke lampu di dalam rumah kamu. Jadi peralatan ni semua, yang ni ada di atas bumbung, yang ni semua berada di dalam rumah. Jadi kena ada ruangan khas lah untuk menyimpan barang-barang elektrik ni. Dia punya kit penggunaan dia ni. Kena ada ruangan khas satu. Jadi kita pergi seterusnya. Ini ialah petikan surat kiriman dalam buku teks kamu, muka surat 158. Jadi mari kita baca. Afifi telah menerima sepucuk surat daripada kawannya di Sarawak. Jimmy anak Rebai, 11 Jalan Matang 1, Taman Matang Jaya, 93050, Kuching, Sarawak. 18 Julai 2021. Menemui sahabatku, saudara Afifi yang kini berada di Johor Bahru. Saya berharap semoga saudara dan keluarga dalam keadaan sihat sejahtera. Saudara, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya sekeluarga semasa bercuti di Long Liwok, Baram, Miri, Sarawak. Saya sangat seronok kerana inilah kali pertama saya ke sana untuk menziarahi saudara mara. Perjalanan ke sana mengambil masa kira-kira 6 jam. Kami melalui jalan balak dengan kenderaan pacuan 4 roda dari Bandar Miri. Perjalanan kami mencabar, terutamanya di lereng-lereng bukit yang curam. Setibanya di kampung tersebut, saya sangat kagum kerana rumah panjang di sana mempunyai kemudahan tenaga elektrik. Tenaga elektrik diperoleh daripada panel tenaga solar yang disediakan oleh pihak berkuasa.
Buat pengetahuan saudara, tenaga solar ini tidak mencemarkan alam sekitar seperti generator yang menggunakan minyak diesel. Tenaga solar ialah tenaga semula jadi daripada cahaya matahari yang dapat menjana kuasa elektrik. Kini corak kehidupan masyarakat di situ turut berubah dengan adanya bekalan elektrik. Anak-anak tidak lagi menyiapkan kerja sekolah dengan ditemani cahaya lilin dan pelita. Kaum ibu juga sudah dapat menyimpan bekalan makanan di dalam peti sejuk. Kerja-kerja kraft tangan juga boleh dijalankan pada waktu malam. Pendek kata, tenaga solar ini mesra alam kerana sumber tenaga ini bersih dan boleh dibaharui secara berterusan. Ketenangan persekitaran di sana membolehkan saya menyiapkan sebuah gurindam tentang masyarakat tersebut. Bersama-sama surat ini juga, saya sertakan sebuah gurindam yang saya tulis dan beberapa keping gambar. Sekian dahulu buat kali ini. Saya berharap agar kita berjumpa lagi dalam warkah yang lain. Jadi berdasarkan surat ini, kita akan mencari maklumat penting. Maklumat penting yang pertama, tenaga solar tidak mencemarkan alam sekitar. Jadi Jimmy ini telah melawat ke kawasan pendalaman Sarawak. Jadi dia telah pergi ke rumah saudaranya di Sarawak dan mendapati mereka menggunakan tenaga solar. Jadi kebaikan tenaga solar ni, tenaga solar tidak mencemarkan alam sekitar. Jadi yang ni kamu akan tulis dalam bentuk peta minda pokok ni. Nanti dalam buku pemahaman kamu. Jadi pastikan kamu tahu. Okey, seterusnya. Anak-anak tidak lagi menyiapkan kerja sekolah dengan ditemani cahaya lilin dan pelita. Kerana dengan adanya tenaga solar ini, anak-anak dapat belajar hingga waktu malam. Seterusnya, kaum ibu juga sudah boleh menyimpan bekalan makanan di dalam peti sejuk. Jadi ada peti sejuk dah di rumah mereka kerana dengan adanya tenaga solar ni. Kemudian seterusnya, kerja-kerja kraft tangan juga boleh dijalankan pada waktu malam. Jadi pembuatan kraft tangan dapat dilakukan pada waktu malam. Ini yang akan dibawa masuk dalam peta minda nanti, peta minda bulatan, peta minda buih. Okey. Jadi yang ni. Okey. Seterusnya ialah tenaga solar ini mesra alam kerana tenaga solar ini bersih dan boleh diperbaharui secara berterusan. Tenaga solar bersih, tidak mencemarkan alam dan boleh diperbaharui. Jadi ini yang kena masukkan dalam peta buih nanti. Okey, ini dah peta buih ni. Okey. Ada 5. Kamu kena pasti tadi ada 5 tadi. Jadi yang pertama cikgu isikan. Jadi tenaga solar tidak mencemarkan alam sekitar. Di mana kamu perolehi benda ni? Daripada slide 4. Nampak tak tu? Tenaga solar tidak mencemarkan alam sekitar. Okey. Yang kedua, kamu tengok slide yang kedua ini. Anak-anak dapat belajar hingga waktu malam. Yang ketiga, sumber tenaga. Yang keempat, pembuatan kraft tangan. Yang kelima, kaum ibu boleh menyimpan bekalan makanan di dalam peti sejuk. Begitulah mengisi peta minda ini. Okey. Terusnya kita pergi kepada gurindam. Okey, mari kita nyanyikan gurindam ini. Gurindam ni dalam bentuk nyanyian. Kisah kehidupan di pedalaman untuk tatapan saudara dan teman. Hendak ke sana agaklah susah, tiada elektrik selalu dikisah.
Masalah penduduk bersama dibincang. Kerajaan prihatin terus merancang. Tenaga solar menjadi pilihan. Penduduk bersyukur dengan kemudahan. Menelaah buku ilmu dicari, walaupun selepas terbenam mentari. Adanya lampu hasil meningkat. Masa bekerja tidak lagi singkat. Anyaman tikar untuk pasaran. Malam yang cerah bantu pengeluaran. Tenaga hijau perlu bijak digunakan. Manfaatnya usahlah kita abaikan. Jadi daripada gurindam perkampungan solar ni, kita kena pasti dia punya makna, maksud dia. Jimmy mahu menceritakan pengalaman mengenai kehidupan di pedalaman kepada kawan-kawannya. Perjalanan ke kampung pedalaman memang sukar dan masalah ketiadaan elektrik di sana selalu dititik beratkan oleh penduduk. Pihak kerajaan sentiasa berusaha untuk menyelesaikan masalah. Kemudian penduduk kampung boleh bekerja dalam tempoh masa yang lama. Setelah ada tenaga elektrik, dapat bekerja dalam tempoh masa yang lama. Anak-anak kampung dapat belajar dengan selesa pada waktu malam. Tidak perlu lagi mereka menggunakan cahaya lilin dan pelita. Jadi seterusnya, penduduk kampung perlu menggunakan tenaga solar dengan sebaiknya supaya mereka mendapat faedah. Penduduk kampung dapat menganjam tikar untuk dijual biarpun dilakukan pada waktu malam. Dengan adanya tenaga solar ni, beraktiviti pada sebelah malam, belajar, buat kerja sekolah, membuat kerja kraftangan, boleh diteruskan walaupun malam. Begitulah maksud gurindam ni. Salinlah kamu gurindam ni. Semua ini kemudian yang maknanya kamu salinlah di bawah ni. Kalau boleh salin sebelah menyebelah lagi baguslah. Dalam buku pemahaman. Kedua-duanya buat dalam buku pemahaman. Peta minda buih tadi dan juga maksud gurindam ni. Okey, seterusnya begitulah pelajaran kita hari ini. Kamu buatlah muka surat 158 hingga 159. Murid dikenaki mengisi peta minda tentang manfaat tenaga solar kepada penduduk pedalaman dalam buku pemahaman. Uji minda anda dengan menyertai kuis. Sekian saja pelajaran kita hari ini. Semoga ianya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jaga kesihatan kamu.